Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Halimah binti Kamal dari unit PK2 akan melaksanakan satu pembentangan bagi kursus pentaksiran dalam pendidikan khas kursus PKUK 3212. Tujuan video ini dilaksanakan adalah untuk memenuhi tugasan yang kedua. Baiklah, kita akan mulakan dengan pengenalan kepada konteks pentaksiran di sekolah. Apa itu pentaksiran? Pentaksiran merupakan satu proses sistematik yang digunakan oleh guru untuk mengumpul maklumat tentang tahap penguasaan murid terhadap sesuatu kemahiran atau pengetahuan yang telah dipelajari. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, pentaksiran dilaksanakan melalui pentaksiran bilik darjah atau dikenali sebagai PBD yang menekankan penilaian secara berterusan dan holistik terhadap perkembangan murid. Hal ini turut disokong oleh kajian Subramaniam dan Jamaluddin tahun 2025 yang menyatakan bahawa melalui PBD, guru menilai murid bukan sahaja dari aspek pencapaian akademik tetapi juga kemahiran sosial, komunikasi serta perkembangan emosi mereka. Dalam konteks murid berkeperluan pendidikan khas MBPK, jadi pentaksiran ini perlu dilaksanakan secara lebih fleksibel dan mengambil kira keupayaan tahap perkembangan serta gaya pembelajaran individu. Hal ini kerana MBPK mempunyai keperluan pembelajaran yang berbeza berbanding dengan murid arus perdana. Guru merupakan penggerak utama kepada sistem persekolahan murid serta merupakan individu yang menjalankan perancangan pembelajaran dan pengajaran PDP yang berimpak tinggi dalam pelaksanaan PBD. Oleh itu, guru perlu menyesuaikanlah kaedah, instrumen dan pendekatan pentaksiran agar murid dapat menunjukkan kemampuan sebenar mereka. Pentaksiran bilik darjah atau ringkasnya ialah PBD merupakan gabungan dua perkataan iaitu pentaksiran dan juga bilik darjah. Pentaksiran merupakan proses menilai dan mengukur sesuatu seperti kemahiran, kebolehan atau pencapaian seseorang individu. Dalam konteks pendidikan, murid dinilai melalui pelbagai kaedah seperti ujian, tugasan, projek serta pentaksiran yang berterusan yang dijalankan oleh guru bagi melihat tahap penguasaan mereka terhadap pembelajaran. Manakala bilik darjah pula merujuk kepada ruang ataupun tempat di sekolah di mana proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Jadi bilik darjah juga merupakan tempat di mana pelbagai mata pelajaran diajar dan pelbagai aktiviti pembelajaran dijalankan. Jadi bagi membantu murid memahami sesuatu ilmu ataupun kemahiran. Jadi oleh itu pentaksiran bilik darjah ni secara menyeluruhnya merujuk kepada proses penilaian yang dilaksanakan oleh guru secara berterusan dalam bilik darjah bagi menilai perkembangan dan pencapaian murid sepanjang proses pembelajaran. PBD ini merupakan salah satu cara pentaksiran asas sekolah yang diperkenalkan pada tahun 2016. Pentaksiran ini boleh dilaksanakan secara berterusan dalam sesi pengajaran dan pengajaran di sekolah. Dia berlandaskan kepada kandungan falsafah pendidikan kebangsaan. Sistem ini telah dilaksanakan setelah adanya pemansuhan sistem peperiksaan iaitu pada dulunya ada UPSR, ujian UPSR bagi murid tahun 6. Jadi telah dimansuhkan dan digantikan dengan PBD ini. Terdapat tahap penguasaan dalam setiap mata pelajaran yang menjadi aras penentu dalam memberikan gambaran holistik kepada pencapaian murid.
Berikut merupakan rajah tahap penguasaan dalam PBD ataupun dikenali sebagai TP. Merujuk kepada rajah berikut, terdapat 6 TP yang menjadi panduan kepada guru untuk menilai penguasaan murid. Yang pertama ialah TP1, merujuk kepada murid mengetahui perkara-perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respon terhadap perkara yang asas. Yang seterusnya ialah TP2, murid menunjukkan pemahaman dengan dapat memberitahu sesuatu perkara yang telah dipelajari dalam bentuk percakapan. Dari TP yang ketiga ialah murid dapat menggunakan pengetahuan dan dapat melakukan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Dan TP yang keempat, murid dapat menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran mengikut prosedur. TP yang kelima, murid dapat menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran atau tugasan secara analitik dan sistematik serta dapat bersikap positif. Akhir sekali, TP ke-6, murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara analitik, sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif dalam penghasilan idea baharu serta boleh dicontohi. Berdasarkan TP-TP tahap penguasaan ini berikut, boleh disimpulkan bahawa TP berikut merujuk kepada taksonomi Bloom, iaitu tahap-tahap perkembangan murid dari segi yang terbahagi kepada 6 juga, iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta, di mana perkembangan murid itu secara sistematik. Terdapat beberapa fungsi utama PBD ni. Antaranya adalah sebagai platform untuk memberikan maklum balas segera berkaitan semua aktiviti dalam bilik darjah. Dengan penilaian berterusan, guru dapat memberikan maklum balas segera kepada murid serta ibu bapa bagi membantu mereka memahami prestasi anak mereka dan mengenal pasti aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Jadi selain daripada itu, PBD juga berfungsi dalam proses mendokumentasikan pencapaian murid. PBD membantu dalam menyusun rekod pencapaian murid dari semasa ke semasa yang dapat digunakan untuk tujuan peningkatan prestasi dan sebagai rujukan untuk ibu bapa semasa hari pelaporan bulanan murid. Terdapat beberapa langkah pelaksanaan pentaksiran PBD. Jika dirujuk kepada infografik tersebut, boleh disimpulkan terdapat 4 langkah dalam pelaksanaan PBD. Jadi langkah yang pertama merujuk kepada proses merancang PDP dan kaedah pentaksiran di mana guru menentukan objektif pembelajaran, kriteria kejayaan dan strategi pengajaran serta pentaksiran yang sesuai. Kaedah pentaksiran dalam PBD boleh dilaksanakan secara pemerhatian, lisan dan penulisan, sama ada secara berasingan ataupun digabungkan. Pentaksiran ini dijalankan secara berterusan untuk memperoleh maklumat yang lebih tepat dan menyeluruh berkaitan keupayaan, perkembangan serta prestasi kemajuan murid. Jadi guru-guru mestilah menentukan objektif pembelajaran yang boleh dicapai oleh murid dan yang boleh ditaksir oleh guru sendiri. Jadi tahap yang kedua pula ialah pelaksanaan PDP dan pentaksiran. Jadi guru-guru akan menjalankan aktiviti pembelajaran dan pentaksiran melalui kaedah lisan, bertulis, pemerhatian dan aktiviti amali yang membolehkan murid menunjukkan tahap penguasaan terhadap pembelajaran mereka. Dan pentaksiran lisan dijalankan secara spontan ketika PDP atau dirancang melalui sesi soal jawab ataupun kuis. Ia merupakan kaedah pentaksiran yang paling mudahlah untuk
paling mudah dan pantas untuk mengesan perkembangan atau tahap penguasaan murid. Jadi kaedah melibatkan penilaian aspek seperti kefahaman konsep, pengetahuan fakta, penggunaan bahasa yang tepat serta sikap murid. Semasa menyediakan instrumen, guru perlu memastikan bahawa soalan, penyataan, ilustrasi dan bahan rangsangan yang digunakan adalah jelas dan serta mudah difahami, khususnya untuk murid pendidikan khas. Di tahap yang ketiga pula merujuk kepada aktiviti merekod dan menganalisis penguasaan murid. Jadi dekat sini, merekod merupakan aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan penguasaan murid secara berkala. Maklumat yang direkod perlulah sentiasa dikemaskini, disimpan dan dijaga dengan baik bagi memudahkan guru membuat rujukan tentang pembelajaran murid. Dan aktiviti merekod dilakukan secara berterusan agar maklumat lengkap tentang penguasaan pembelajaran murid terkumpul dan mudah dirujuk. Maklumat yang dikumpulkan ini membolehkan guru membuat pertimbangan profesional dalam menentukan tahap penguasaan murid berdasarkan kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran, sekaligus dalam merancang tindakan susulan yang sesuai mengikut keperluan seseorang murid. Dan akhir sekali ialah tahap yang terakhir, iaitu dalam pelaksanaan PBD, iaitu pelapuran tahap penguasaan murid. Pelapuran merupakan proses penyampaian maklumat pentaksiran semasa ke semasa berkaitan kemajuan pembelajaran yang membolehkan guru dan juga ibu bapa mengenal pasti pencapaian murid dengan lebih terperinci. Perkembangan dan kemajuan murid boleh dilaporkan secara lisan atau bertulis yang merangkumi tahap penguasaan perlakuan murid serta cadangan tindakan susulan. Jadi di samping itu, pelapuran membantu guru mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan murid serta dapat menambah baik proses PDP guru cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan PBD di sekolah. Jadi sebelum itu, mari kita lihat satu video tentang temu bual seorang guru yang menceritakan tentang pengalaman beliau dalam melaksanakan PBD. Baru-baru kita nampak lah lepas PKP ni berlaku masalah peperiksaan. Kadang macam kita tengok lah UPSR pun dah tak ada. Yang ada pun kadang-kadang sekolah agama PSRA lah ataupun UPKK yang masih dikekalkan. Kalau kita nampak pembelajaran sekarang lebih kepada pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. PBD ni diambil daripada banyak sudut lah. Antaranya latihan dalam kelas, macam mana dia perform, macam mana dia faham kefahaman di dalam kelas, dia menjawab soalan dan sebagainya kan. Tapi bagi Zati sebenarnya PBD tak menjadi masalah. Cumanya yang menjadi masalah bila PBD itu dijalankan tanpa guideline yang betul. Contoh macam Zati lah kan, guru mengajar, kita nak tahu macam mana nak bagi markah kat murid ni. Kita nak bagi macam mana, sebab kalau dulu sistem peperiksaan, kita boleh terus bagi markah. Contohnya dia jawab soalan, kita tahu dah okey ni tahap dia dapat 90 ke dapat 80 ke, kita tahu terus tahap dia. Tapi bila PBD kita kena ambil banyak segi, kita kena ambil tahu. Terutamanya tentang latihan dalam kelas, latihan di luar kelas, kerja sekolah. Okey, dan beberapa perkara-perkara yang lain yang kita perlu ambil tahulah. Bila kita tak ada guideline, guru nak bagi markah macam mana kan? Contohnya lah, Zati boleh kata latihan. Kita ada 100 markah keseluruhan contoh. Latihan tu kita tahu markah latihan tu apa? 10% ke? 50% ke? Dan setiap guru yang bagi markah kepada murid tersebut, kadang-kadang bukan nak kata apa, dia akan ada sedikit bias. Baiklah, berdasarkan video yang telah diperlihatkan tadi, guru yang ditemu bual menyatakan bahawa kebanyakan guru di Malaysia ini menghadapi masalah ataupun cabaran dalam memberikan markah bagi instrumen pentaksiran yang diberikan kepada murid. Jadi itu merupakan isu utama yang akan dibincangkan dalam video ini.
Jadi isu yang diperkatakan ialah isu berkaitan kompetensi guru dalam melaksanakan pentaksiran. Jadi kompetensi guru ni apa? Kompetensi guru merujuk kepada tahap pengetahuan, kemahiran serta keupayaan guru dalam merancang, membina, melaksana dan mentafsir pentaksiran terhadap murid. Yang menurut Abdullah et al. 2020 ada menyatakan bahawa guru didapati kurang berpengetahuan dalam mengendalikan ujian-ujian mengikut tahap pentaksiran sebagaimana yang dinyatakan dalam DSKP. Sebagai contoh, instrumen pentaksiran yang digunakan mungkin terlalu kompleks atau tidak diubah suai mengikut tahap kognitif murid pendidikan khas. Di keadaan ini boleh menyebabkan MBPK tidak dapat menunjukkan kemampuan sebenar mereka kerana bentuk pentaksiran tersebut tidak selari dengan tahap perkembangan mereka. Manakala Arumugam 2020 mendapati kurang kefahaman dalam kalangan guru berkaitan penetapan tahap penguasaan dan standard prestasi dalam DSKP menyebabkan aspek kemenjadian murid kurang diberikan perhatian. Dalam situasi ini, MBPK berkemungkinan diberikan tahap penguasaan yang lebih rendah walaupun mereka sebenarnya telah menunjukkan kemajuan dalam sesuatu kemahiran. Hal ini berlaku kerana pentaksiran tidak mengambil kira perkembangan individu murid serta modifikasi yang sepatutnya dilaksanakan bagi murid pendidikan khas. Oleh itu, instrumen pentaksiran yang digunakan bukan hanya berfokus kepada ujian pensel kertas bersoal jawab, sedangkan murid boleh ditaksir dengan pelbagai kategori pentaksiran seperti main peranan, projek, permainan, bercerita dan sebagainya. Kerana matlamat PBD adalah untuk memperkembangkan potensi, bakat, minat, kemahiran dan sasiah murid agar bakat dan juga potensi murid dapat dioptimumkan menurut Hassan et al. 2022. Seterusnya, berikut merupakan satu petikan ataupun satu hujah daripada temu bual bersama dengan guru di sekolah di lapangan yang sebenar tentang bagaimana cabaran yang dihadapi oleh beliau dalam pelaksanaan PBD. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau ialah sebelum pelaksanaan PBD ini memang kita semua akan tahu cara nak ukur murid adalah dengan UPSR lah kan. Jadi kita boleh nampak sasaran dan nak capai apa, semua tu jelas. Tapi bila masuk sistem PBD ni, semuanya kabur menurut guru berikut. Petikan ini mencerminkan ketidakpastiannya guru dalam mengukur pencapaian murid secara objektif apabila tiada standard peperiksaan yang jelas. Informan 7 merasakan PBD tidak sejajar dengan sistem penilaian yang pernah mereka amalkan sebelum ini. Ia sekaligus mewujudkan kekeliruan dalam pelaksanaannya. Bertitik tolak daripada itu, guru-guru kurang keyakinan untuk menghasilkan laporan berdasarkan format PBD dan merasakan penyediaan laporan PBD adalah satu beban menurut Karen Rinail dan Maslawati 2020. Terusnya, apakah cadangan penyelesaian bagi isu yang telah dibincangkan tadi? Jadi antara cadangan penyelesaiannya adalah memperbanyakkan latihan dalam pentaksiran, khususnya bagi pentaksiran dalam bilik darjah PBD. Jadi salah satu langkah yang boleh diambil bagi mengatasi isu kekurangan kompetensi guru ialah melalui penganjuran latihan profesional dan bengkel berkaitan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan pengelola latihan guru boleh merancang modul latihan yang lebih khusus
Contohnya, memberikan panduan perkembangan pembelajaran murid, manual pentaksiran, contoh-contoh instrumen yang uh, boleh digunakan, dan juga contoh permakahan yang patut diberikan bagi setiap instrumen pentaksiran. Seterusnya, pengurus sekolah pula digalakkan untuk menyediakan sokongan berterusan seperti sesi bengkel dalam sekolah dan mentor pentaksiran bagi meningkatkan keyakinan guru. Cadangan yang seterusnya ialah dengan melaksanakan komuniti pembelajaran profesional ataupun singkatannya ialah PLC. PLC ditakrifkan sebagai aktiviti kolaborasi di mana profesional yang terdiri daripada pentadbir dan guru terus mencari dan berkongsi pembelajaran untuk meningkatkan keberkesanan mereka untuk pelajar dan bertindak atas apa yang mereka pelajari. PLC ni membolehkan guru berkongsi pengajaran, idea serta strategi pengajaran dan pentaksiran yang lebih berkesan. Dalam sesi pembincangan ini, guru boleh bersama-sama meneliti di SKP, berbincang tentang cara menetapkan tahap penguasaan murid serta berkongsi contoh instrumen pentaksiran yang berkesan dan sesuai. Jadi kajian oleh Jamil dan Ismail 2022 juga menyarankan pelaksanaan coaching dan juga mentoring sebagai kaedah paling berkesan dalam membina kemahiran pentaksiran guru melalui intervensi bimbingan jangka panjang dan juga refleksi kendiri. Melalui kolaborasi ini, guru yang lebih berpengalaman dapat membantu guru lain memahami dengan lebih jelas tentang standard prestasi dan tahap penguasaan. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kompetensi guru serta memastikan pentaksiran yang dilaksanakan lebih konsisten dan selaras dengan kehendak kurikulum. Cadangan penyelesaian yang akhir iaitu pemantauan yang bermatlamat. Ini pihak pentadbir sekolah iaitu besar seharusnya memantau semasa proses pentaksiran berlaku dan bukannya memantau guru dari segi lisan yang bertulis. Semasa pemantauan terhadap guru, pihak pentadbir perlu melihat sendiri proses pentaksiran untuk mengetahui tahap keberkesanannya. Pihak pentadbir juga dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh guru semasa proses pentaksiran berlaku. Selain itu, pentadbir juga boleh memberikan bimbingan dan maklum balas kepada guru bagi membantu mereka memperbaiki kaedah pentaksiran yang digunakan. Ini melalui pemantauan dan bimbingan ini, guru dapat meningkatkan kefahaman mereka terhadap pelaksanaan PBD serta melaksanakan pentaksiran yang lebih berkesan. Sebagai kesimpulannya, pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD merupakan satu pendekatan penting dalam menilai tahap penguasaan dan perkembangan murid sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi pentaksiran yang dilaksanakan secara sistematik dapat membantu guru memahami keupayaan murid serta merancang strategi pengajaran yang lebih berkesan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan PBD juga menghadapi beberapa isu dan cabaran yang perlu diberi perhatian agar pentaksiran dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Oleh itu, usaha penambahbaikan yang berterusan amat penting bagi memastikan pelaksanaan pentaksiran dapat menyokong perkembangan dan kemejadian murid secara menyeluruh. Jadi, pada pendapat saya, PBD wajar dilaksanakan dan wajar diteruskan kerana penilaian ini dilaksanakan secara berterusan di mana perkembangan murid itu dapat dilihat dari masa ke semasa. Berikut merupakan contoh-contoh rujukan yang saya gunakan dalam memberikan hujah dalam video ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.